Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif bin Niradi. Nombor medik saya di 183108992. Okay, pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk riba. Sebelum itu, yang saya hormati Ustaz Muhammad Farid bin Jauhari, yang saya sayangi rakan-rakan seperjuangan saya, dan yang terakhir hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian. Okey. Hukum dasar harta itu ada 3, iaitu adil, utama dan zalim. Maka adil ialah jual beli, utama ialah sedekah, dan zalim pula ialah riba dan sebagainya. Riba artinya ialah al-ziyadah, yakni tambahan. Daripada segi bahasa, ia bermaksud tambahan atau kenaikan. Manakala dari segi istilah pula, ia bermaksud penambahan nilai ke atas sesuatu pinjaman yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman, atau boleh dijadikan sebagai dijanjikan oleh penerima pinjaman. Cendekiawan barat iaitu Aristotle pun mengatakan untuk mengharamkan riba kerana beliau berpendapat itu sesuatu yang jahat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu orang yang beriman. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-278. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilah riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahi wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang yang memakan riba, yang mewakilkannya, penulisnya dan 2 orang saksinya, dan beliau bersabda, mereka itu sama dari segi dosa. Hadis riwayat Muslim. Pada zaman jahiliah pula, riba dikenal dengan 2 perkara, iaitu riba nasiah dan riba fadl. Riba nasiah menurut Qatadah, riba an-nasiah adalah riba kaum jahiliah, di mana seseorang itu menjual sesuatu hingga tempoh waktu tertentu. Apabila tempoh waktu itu tamat, sedangkan pembelinya belum mampu untuk melunasi pembayarannya, maka harganya dinaikkan dan tempohnya dilanjutkan lagi. Yang kedua, Mujahid mengatakan bahawa pada zaman jahiliah ada orang yang mempunyai hutang kepada orang lain, lalu yang berhutang berkata kepada pemberi hutang, hutang saya akan bayar sekian-sekian, lebih dengan syarat anda melanjutkan tempohnya kepada saya. Lalu orang itu melanjutkan waktunya. Manakala riba fadl pula, riba ini terjadi apabila seseorang itu menjual sesuatu dengan sejenisnya dengan tambahan, seperti menjual emas dengan emas mata, wang dirham dengan dirham yang lain, bijiran gandum dengan gandum, dan seterusnya. Okay, seterusnya saya akan berkongsikan tentang contoh riba yang ada pada masa kini. Yang saya dapat kongsikan kepada anda semua ialah berkaitan sistem perbankan. Sistem perbankan adalah sistem kewangan yang dikenali paling pasti banyak menjalankan urusan riba, seperti pinjaman rumah, kereta, wang tunai, pinjaman pelajaran dan lain-lain. Dalam sistem perbankan konvensional, faedah dikenakan ke atas peminjam, bermakna peminjam terpaksa membayar dalam jumlah yang lebih tinggi daripada jumlah sebenar yang dipinjam. Jika peminjam gagal membayar pada tempoh yang ditetapkan, maka jumlah faedah yang dikenakan juga akan bertambah tinggi, dan sekiranya peminjam gagal juga membayar pinjaman tersebut, bank dengan mudahnya akan membawa kes tersebut ke mahkamah yang seterusnya boleh membawa kepada perisytiharan muflis terhadap si peminjam. Yang kedua ialah sistem insurans. Unsur riba terdapat dalam urus niaga pinjaman dari polisi loan yang ditawarkan kepada peserta dalam produk insurans nyawa. Dalam sistem kemudahan pinjaman ini, syarikat insurans akan mengenakan bayaran faedah interest, yakni interest kepada peserta yang membuat pinjaman. Jelas sekali bahawa bayaran faedah tersebut merupakan riba yang dilarang oleh Islam. Elemen riba turut wujud dalam penjanaan keuntungan pelaburan dan insurans yang akan digunakan dalam pembayaran pampasan kepada pemegang polisi. Ini kerana dana-dana tabungan insurans kebanyakannya dilaburkan dalam instrumen kewangan seperti bond dan juga saham, yang kerap melibatkan syarikat-syarikat yang berurus niaga dengan kegiatan sistem perbankan konvensional. Yang seterusnya, jalan penyelesaian riba yang saya dapat kongsikan kepada anda dalam sistem perbankan. Bagi membolehkan sistem perbankan yang diamalkan selaras dengan hukum-hukum Islam,
urus niaga faedah yakni riba adalah diharamkan sama sekali. Sebaliknya, bank masih boleh menjana keuntungan walaupun tanpa urus niaga riba melalui konsep-konsep berikut. Yang pertama ialah mudharabah, iaitu perkongsian keuntungan. Yang kedua ialah wadiah, iaitu simpanan amanah. Yang ketiga musyarakah, iaitu usaha sama. Yang keempat murabahan, iaitu kos tambahan. Dan yang terakhir ijarah, iaitu pajakan. Okey, itu sahaja pidato yang saya ingin sampaikan kepada para hadirin sekalian. Ingatlah, tidak ada simpanan yang lebih berharga melainkan ilmu. Jaya dunia, jaya akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Sebelum saya mengakhiri pidato saya pada hari ini, izinkan saya membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa halallahul bai'a wa harramar riba. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.